Sebab bukan ini macam dah lama kami belajar. Tapi dia dah berterusan kan. Sama okey tu memang kena lah. Betul. Siapa ini kan masa sebab tahu dia Jadi orang Rekod je lah kan. Apa ni kita rekod je. Tapi memang santai je. Dia memang konsep dia santai. Konsep saran cakap dia tu tak promotion. As long as buat benda. As long as dia perempuan lepas sikit ada yang kita. sebab dia orang yang buat betul-betul kan. Okey. Mulu situ. Boleh ni. Tak kena. Kami dah curi masa juga ni. Tak apa, saya dah boleh ingat tu. Ini Lerinsen. Ha? Lerinsen nama dia. Lenser, so panggil apa? Leri. Bagi Leri. Bukan saya tak lari. Itu nanti. Ini daripada Sabah. Sabah Daripada dekat Pantai Barat. Tuaran. Tuaran. Tuaran Sabah. Orang ini Saya Muhammad Syarizan. Memang panggil Zizan lah. Zizan. Kira-kira Ramah Laris. Ada lah sikit. Ada. dah ni ni lah. Saya lah ada tu. Oh, dah ada. Oh, Sabah. Wah. Tuaran Sabah. Jadi kalau kenalkan diri Kenal dah diri. Kenal diri. dah kenal Iman lah. Kenal cikgu Syamsi ada dari kawan mak lah. Kawan mak dia. Ini Saya, nama panggilan saya Darwin Justin. Tapi cikgu pertama saya Darwin je. Saya orang Kuala Kangsar. Ya. Saya Mu'alaf. berapa tahun ni? 4 tahun. 4 tahun. Semua lah satu kali. Tak, saya seorang je. Tapi saya tetap bukan nama lagi. Masih nama Nama tak salah pun. Nama bukan satu masalah. Betul. Dia orang tahu. Nama asal nama bagus tu. bukan ni kan. Dia tak ada masalah. Jangan dah kita. Okey. Ini tak tahu video. Tunggu saya panjang. umur 30 jadi. Ini Saya 27 tahun ni. Saya 26. Saya pun ada 29. Dari 29. Di peringkat pelbagai umur ni dia ada macam-macam perkembangan kan. Betul-betul Pak. Mengikut si idea yang Berbeza. tapi suruh juga program kita orang ni dia daripada yang muda apalah. Yang paling muda 40. berapa? Kita orang tu 9 ada. Oh, ada juga. Juga 9 paling semua. Tapi bila kita orang presentation tu nampak ini memang pengalaman ni. Ini kerja bank memang design bagus lah. Nah, dia bukan berkaitan dengan sebenarnya kan dia design game tapi sebenarnya matlamat itu dah jadi. Yang di situ poinnya dia kena bangun di bahagian itu. Yang memang dia pengalaman kan macam saya sendiri sebelum kerja saya memang kerja di brand lain bukanlah brand officer yang hebat-hebat tu dia ada depan. Sebelum saya masuk Mungkin daripada pihak kami, terima kasih lah juga sebab sudah diluangkan masa untuk datang hari ini. Thank you so saya much. sebenarnya saya suka dengan generasi baru yang Semangat untuk menjadi cikgu betul. So, jadi untuk sesi pengenalan awal lah, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tentang nama cikgu, mungkin lagi berapa lama dan cikgu mengajar dalam bidang guru ni. Macam itulah. Okay. Saya berusaha siap di rumah daripada SD sama lah. Cepat main itu Zahir Bilal ya. Dia sudah main lah susah. Jadi saya dah berkecimpung dalam bidang pendidikan lebih kurang 30 tahun lah. Sebab umur pun dah lanjut kan. Tapi baik tu 2 tahun lagi, ada 2 tahun. 2 tahun lagi pension wajib itu 60 tahun tau. Bukan 58, 55 bukan. 2 tahun bukan lama kan sebenarnya. Itu dah tahun baru. Saya akan berpensiun pada 9 bulan Januari 2028. Jadi sebenarnya saya pun khususan bidang khususan saya adalah sains. Sains dan kemahiran hidup. Tapi tak pernah mengajar kemahiran hidup sepanjang itu. Dibagi tugasan untuk mengajar sains. Sains saja. Dah rawat tu, dah sampai ketiganya, zaman dah nak berlalu, dah nak pensiun,
So berdasarkan daripada pengalaman cikgu selama 30 tahun macam tadi tu lah kan, daripada pengusaha cikgu lah, apa sebenarnya peranan guru di sebenarnya? Peranan guru yang Lama lah. dari basic ni kita tahu guru adalah sebagai penyampai ilmu itu yang biasa-biasa. Tapi sekarang kita tak boleh biasa-biasa. Betul. Kita kena deep dalam apa dia punya peranan guru itu sendiri sebagai ejen transformasi, ejen perubahan dan sebagainya lah. Kalau kita tengok, kalau dah ejen tu Banyak. maksudnya makin banyak Peranan dia. luas lah. Betul, Bukan betul, sebagai penyampai ilmu yang biasa gitu. Kalau penyampai ilmu semua orang boleh kan. Tapi kalau sebagai ejen perubahan, bayangkan macam kalau fokus sekolah rendah, anak murid yang kecil-kecil itu yang penuh dengan pelbagai ragam. Kalau orang besar, kalau yang sekolah menengah pun pelbagai ragam juga yang macam-macam sebab dia pasal perubahan daripada kanak-kanak ke remaja, daripada remaja nak ke ni, dia ingin mencuba. Itu adalah perasaan kanak-kanak. Excited nak mencuba sesuatu yang belum dia pernah rasa. Larilah yang kanak-kanak. Jadi peranan kita ni sebagai kata ni mendidik. Sebab kita nak tengok hasilnya adalah kejadian pada murid. Betul. Tanggungjawab besar. Bukan satu yang mudah. Nak menjadikan murid itu berkemahiran dan boleh bersosialisasi. Dan macam-macam lah kalau ikut falsafah pendidikan kebangsaan kita, Jerry's kan. Kalau dulu saya belajar Jerry's ke. Jasmani, emosi, dan tambahan sekarang Sosial. setiap kali 30 tahun itu dah banyak perubahan sebenarnya. Perubahan dari segi pendidikan. Kalau dulu agak simple, pada semua orang lah simple lah, pada saya tak simple lah. Sebab saya mengajar subjek sains yang memerlukan sesuatu yang luar biasa kan. Sebab dulu kalau kita tengok murid-murid kita berpandangan bahawa sains matematik itu sangat susah berbanding dengan yang lain. Dan itu tugas kita sebagai pendidikan macam mana nak bagi pendedahan ataupun pengetahuan untuk kita terus menangkap walau apa pun cabaran. Bukan satu yang senang. Jadi nak jadikan subjek yang susah yang mereka kata dah mindset mereka dah ada set ni. Susah. Jadi bila kita rasa macam kapal itu doa itu kita rasa itu dah susah, dia jadi susah lah. Sebab dia terpengaruh sebenarnya dengan apa yang kita fikir. Dia mempengaruhi kita punya perjalanan. Jadi situlah kata bila kita dilantik sebagai guru, kita sudah kita sentiasa kena berubah. Sentiasa bersedia untuk belajar. Sebab perubahan itu sebenarnya kan. Jadi kita kena belajar, kena mencari ilmu. Macam saya sendiri kalau ikutkan bahagian apa ni, media sosial apa yang bukan IT ni agak susah lah sebab fasa dulu kita tak sampai kan. Bila dia semakin macam-macam nak sekarang. Terpaksa belajar juga macam mana nak guna chat box macam-macam sekarang. Itulah cabaran sebagai guru lama. Kalau guru baru tak ada masalah. Guru baru tak ada masalah Berkembang ikut peredaran masa. Ini memang diorang punya makanan harian. Daripada kecil mereka dah diberi bidang macam kami tak ada. Masa saya tak dulu pakai apa? Typewriter. Typewriter. Lepas tu kami diberi pindahan dengan PC. Komputer. Itulah kami belajar. Kami belajar sebenarnya yang tidak diajar. Sebab kalau kita nak, kita kena belajar. Jadi tidak diajar. Macam typewriter juga. Dulu assignment semua susah sebenarnya. Susah. Jadi bila dah sampai di sekarang ni, belajar walaupun tak pandai tapi boleh lah katakan. Sebab kita kena sentiasa bersedia untuk belajar dan mencari ilmu. Kalau tidak, kita gelapkan dengan budak-budak. Kalau budak tu suka betul apa, kita bila dia bilang, kita kena cari. Baru dia boleh sembang, baru dia boleh ni dan mereka semua. Kita tahu lah. Bayangkan kalau kita tak tahu, kita tak nak. Dia kata, semua kita tahu. Maksudnya kita tak boleh masuk ke jiwa mereka. Jiwa mereka, dia
ada gap lah. Jadi itu sebenarnya kadang-kadang saya dulu macam kanak-kanak. Sebab macam kanak-kanak Belajar kan. lagi betul. Jadi kita pun berlakon lah macam kanak-kanak. Reality kita dah tua kan. Lagi-lagi budak zaman sekarang advance kan. Itu adalah salah satu keperluan. Keperluan dan perintah. Terpaksa. Rela ke tak rela kita pun Ikut juga tapi peredaran. biasanya yang pertama sekali kita nak dan niat kita. Kita kena ikhlas dan kena bekerja kerana Allah. Itu yang penting sebenarnya. Jadi bila kita niat kita dulu, tak ada masalah. Apa yang kita buat dia akan menjadi ibadah. Bila ibadah tu semua ada pahala. Pahala betul. Pahala betul sama. Okeylah. Setakat tu membantu ke soalan? Okey, membantu sangat. So, terima kasih Cikgu tentang benda tadi tu lah. So, tadi Cikgu telah terangkan bagaimana guru tu membantu daripada senior. Dan sekarang mungkin Cikgu boleh terangkan daripada aspek kemajuan guru dulu merujuk ke dalam falsafah pendidikan guru dan pendidikan kebangsaan. Bagaimana sebenarnya membentuk jaring pelajar itu sendiri? Macam tadi tu Cikgu ada mention juga, tapi kita mau lihat yang lebih mendalam. Macam mana tu benda tu boleh terjadi jaring itu sendiri, guru membentuk. Kata pasal faktor guru sebenarnya berkait tu. FPK dengan FK. Kalau guru tak ni, FK tu tak ada kebanyakan pun. Kan? Jadi peranan guru tu sangat utama lah untuk kita merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi yang pertamanya guru kena orang kata dalam kelas lah. Yang tadi macam tadi minat itu kesungguhan kita perlu berubah, kita perlu belajar, kita kena adapt adapt dengan sekitar kita di mana kita ditempatkan. Kalau di kawasan lokaliti bandar dengan kampung pedalaman dua bandar tak sama. Betul. Jadi itu yang kita kata kalau you daripada kawasan bandar sekalipun kalau kita masuk kawasan dua bandar kita kena Ubah betul. cara ubah. Jadi itu kata mengikut lokaliti. Kita letak dalam diri kita kan mengikut tempat yang mana kita tempatkan. Itu yang pertama lah. Jadi di dalam kelas saya juga kita masuk, kita kena memahami murid kita. Siapa murid kita? Murid kita ni mana-mana latar belakang dia. Memang kita tahu Tuhan jadikan murid kita yang dalam kalau 30 orang tu Macam-macam. tak sama. Jadi macam mana kita sebagai guru nak bagi dia harmoni. Semua kita nak belajar dengan kepelbagaian mereka. Minat yang tak sama. Sosioekonomi yang tak sama. Jadi bukan satu yang mudah sebenarnya. Sebab kita kena rancang, kita kena dekati mereka, supaya kita faham. Faham mereka lah sebenarnya. Karena mereka ni kadang-kadang kalau kita tengok kita dalam kelas tu ada yang terlalu kecil, ada yang diam, introvert, extrovert tu semua lah. Jadi kita kena mendekati mereka. Kita kena tahu. Kadang kalau dulu, cikgu dulu saya ingat saya belajar kan, tahun ni buang, tahun ni buang. Sekarang tak boleh. Betul. Sebab saya merasai dulu kan bagaimana kalau saya matematik sangat, bukanlah kata kita baru belajar kan, dan masa kita masa yang lama untuk faham. Jadi kalau cikgu tu memahami kita, kan kita boleh cepat faham. Jadi kalau kita sayangkan diri, kita akan berusaha lebih sebenarnya. Itu murid, saya letakkan diri saya sebagai murid dulu lah. Kalau kita sayangkan diri, kita akan buat lebih perhatian buat sebenarnya. Kita akan advance buat sebelum cikgu keluarga kalau boleh sebab kita nak lebih kita. Murid, saya letakkan diri sebab saya sekolah dulu juga macam tu. Saya letakkan diri saya nak dapat perhatian dulu. Bila dapat perhatian dulu, kita akan di rumah kita akan cuba buat dulu, kita akan fahamkan dulu. Kita dalam kelas, kita adalah orang yang pertama boleh menjawab. Itu tujuannya. Itu salah satu orang kata cara macam mana kita nak bagi murid kita capai keseimbangan apa semua tu kan. Jadi boleh cikgu akan puji pasti. Kita pandai. Yes, itu betul. Betul. Itu salah satu lah.
Itu yang lainnya kalau kita dalam kelas tu, selain daripada kita tengok dan dipakai sosioekonomi dekat kita, hidup pendidikan lebih. Bagaimana nak buat penjelasan? Bagaimana tentang yalah kita belajar tinggi ni. Kita belajar tinggi kan, ilmu kita lebih. Bagaimana kita nak menyampaikan kepada murid? Jadi kita kena rendahkan tahap kita ni, bukan tinggi. Tak sampai. Jadi kita kena usaha bagaimana nak simplify benda yang susah menjadi yang ringkas untuk mendapat. Jadi di situ membantu tak kita tentang dari student. Nah, macam mana dia jawab soalan, tata cara dia bertanya, semua. Mungkin sekarang dia berbeza dari dulu. Kalau dulu biasa kalau kita marah dia tak ada rasa apa-apa. Betul. Kalau cikgu tu marah kita tak ada rasa apa. Kita rasa oh itu patut sebab itu tugas kita. Tapi sekarang tidak. Kalau cikgu marah dia rasa kita tak sayang, kita tak perhatikan dia dan dia boleh buat berbangga. Jadi dia habiskan rumah. Dia membantah lah. Jadi dalam itulah kata kita sebagai ibu perlu ada ciri-ciri itulah. Pertama, sabar. Itu paling utama. Paling mudah tu sabar lah. Sebab pelbagai Betul. Kalau 30 orang, 30 kali. Kalau 30 orang, mungkin 25% daripada ataupun 30% itu sangat berbeza dan perlu kita belajar. Jadi yang kedua ni, kena ada kesesuaian. Kesungguhan. Kesungguhan itu maksudnya kesediaan. Bohong yang tidak bohong. Orang belajar tapi belajar secara teori saja. Tapi berada di kelas, berada di sekolah, itu praktikal. Memang tak sama. Teori lebih mudah daripada Betul. jadi bersedialah dari segi mental, fizikal dan segalanya fokus. Jadi saya sangat bangga dia memang dah bangga untuk orang kan untuk lagi memang saya suka dan tidak berkira. Satu lagi tidak berkira tu maksudnya walau siapa pun mereka tak bias. Sebab sekarang pentaksiran berasaskan sekolah. Kuasa dulu kan. Dulu ada ujian saya sekarang tak ada. Sekarang Tak tahulah baru-baru ni Ada tinggal-tinggal kata nak dibuat balik kan. Tapi tu tak tahu dulu. Tapi sekarang dalam sekarang jadi kalau kita selalu aplikasi dia tak jadi tak boleh tak apa kata dia jadi tak sempurna lah pentaksiran tersebut. Pentaksiran bilik ajar kita buat pentaksiran sepanjang masa. Kalau kita dah label unit tu, kalau kita dah pilih unit dah rendah. Jadi kita manusia. Kita tak boleh. Itu memang kita punya fokus takkan tak boleh. Kita cuba berlaku adil pada mereka sebab hak itu tahap penguasaan itu adalah hak mereka. Hak mereka untuk belajar. Hak itu sama rata. Tak boleh beza-beza. Semua. Itu sebenarnya pendapatan kita ada objektif yang jelas. Kena beritahu pada murid. Macam kita lah. Saya nak bulan ni RM500. Jadi yang hujung bulan ni RM500. Jadi kita kumpul kan. Macam tu lah murid. Kita kata kalau belajar hari ni, kena beritahu. Jadi murid dah set. Oh, dia kena tahu sifir. Dia kena tahu selesaikan operasi tambah. Jadi dia tak fokus. Tapi kalau dia tak tahu, dia terus saja. Dia tak tahu apa yang perlu dia dapat lagi. Dia terawal-awal yang tak dapat apa-apa. That's why kenapa kita diberi penelitian supaya objektif pembelajaran atau pengajaran itu mesti jelas. Supaya kita
sedia. Macam gitu lah, kalau kita tak tahu tiba-tiba nak RM500. Ada tak kita? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Macam itulah. Jadi tak menyeluruh pencapaian tersebut. Dan menjawab tak Jerry tadi? Jawab. Jelas, So, jelas tu paling banyak yang dari kita pelajari. So mungkin daripada pendapat cikgu tadi tu lah macam perkongsian cikgu itu bagaimana jadi berwujud. Mungkin dalam membentuk falsafah dengan kebangsaan, tetapi boleh cikgu kongsikan mungkin satu pengalaman cikgu dalam kelas. Macam mana cikgu membantu pelajar tu untuk mencapai diri itu contoh pengalaman yang terjadi dalam kelas. Mungkin pelajar tu daripada pemalu cikgu bantu mencapai sesuatu daripada pengalaman pribadi. Yelah, kalau benda-benda macam tu dia kan hanya kita lah, kita manusia ni kena ada masa berfikir, ada masa berlupa, ada masalah. Betul, ada masa- setuju. Jadi Pasang surut tu. ya itu yang pertama sekali yang saya nak kan kita cuba dekati mereka dan kita faham mereka. Jadi bila kita faham mereka, kita tahu kan. Jadi pastikan sebelum masuk kelas kita punya masalah tu kita dah bawa masalah peribadi ya. Letak. Ya, tapi manusia kan manusia kadang-kadang demam lalu dapat sekolah nanti masuk ya, kita tak nak kalau boleh kita buang masalah. Bukan semua orang mungkin ada masalah dia boleh buang, dia lupakan sekejap nanti balik sambung balik. Bukan semua orang boleh. Itu adalah salah satu orang kata anugerah ya. Dan kita kena belajar. Betul. Kita boleh belajar. manage kan? Manage Benda tu. punya emosi. Punya emosi stabil. Berada dalam kelas. Pertama sekali kita buat kita punya kerja tu bagus. Murid 30 orang, 40 orang naik kelas. Sebenarnya nilai kita. Dia adalah penilai kita. Dia tengok kita macam cikgu ni saya selalu belajar. Itu yang susah tu nak dapat tu. Cikgu ni baik lah. Pandangan tak sama antara satu murid. Ni saya tak suka lah cikgu ni. Walaupun kita buat macam mana pun, pasti akan ada yang tak suka. Baik macam mana pun sebab dia punya prosesi tak sama. Jadi kita cuba untuk menerapkan ketidakselesaan itu. Jadi yang tak bagus kurang. Lebih kepada yang bagus. Jadi yang pertama kita ni, dan kita tengok siapa yang tak suka kita, kita dekati lebih. Jadi akhirnya nanti satu kelas tu akan jadi kita boleh kawal kelas tu, kita boleh sampaikan ilmu kita nak sampaikan. Pertama sekali kalau budak tu rasa tak fokus pada kita sentiasa minta dia buat pandangan ke. Itu sebabnya sekarang kita tak ada belajar macam dulu based on chalk and talk ni. Tak ada lah, dia lebih kepada banyak aktiviti murid yang bagi info walaupun tak betul itu yang peranan kita hanya guide supaya dia tak terpesong. Itu sebabnya yang pertama sekali kita perlu objektif tu perlu jelas. Jadi bila mereka bagi kita kata oh ni tak berapa tepat. Okey, jangan kata tak boleh lah, salah lah. Itu mematikan motivasi mereka. Dia gila. Dia dah jadi down. Jadi betul sama dia. Cara betulkan balik itu pun kena ada lah. Jangan kita matikan dia. Dia kata kalau tak betul betul lah. Kalau tak betul dia kata okey cukup perbaiki. Kalau ditambah macam ni lagi bagus. Dia nampak itu yang kita membantu mereka lebih kreatif dan dia boleh dan dia tak kata tak berhenti di situ, tak down. Jadi kalau kita sentiasa bagi dorongan, sentiasa bagi rasa, dekat ujian, salah satu sebenarnya bukan sebenarnya itu salah satu cara untuk menarik lebih ke depan. Jadi jangan takut dapat ujian. Ujian itu bukannya satu yang susah pun. Dapat penghargaan. Penghargaan pun salah satu tempat kalau murid kecil tu walaupun hanya sepantang pensel, walaupun dia orang boleh beri banyak lagi cantik, tapi bila beri di hadapan kelas, beri oleh cikgu dia, Dia ingat. dia akan ingat. Jadi dia akan bersyukur lagi untuk dapat dia. Saya dulu kan masa saya jadi jurulatih utama, selalu pergi hotel-hotel dulu. Sekarang tak ada. Itu sabun hotel kan kan? Itu juga sebagai seni mereka sangat suka. Mereka tak pernah nampak.
bakul. Kalau pergi ke sana kan, dulu ikan kan banyak. banyak benda. Banyak. Saya pun pernah pergi ke sana. Budak Oh, di kuda. seminggu. Saya pernah pergi di sana orang untuk top pasal KSSR. Oh, cikgu. Bersama Cikgu lagi KSR. KSSR. Ke Sabah sudah, di Fort. Oh, Lepas tu di Sarawak dekat Sini lah. Tak ada banyak kat Sarawak. Sama dekat mana. Saya rasa itulah. Selain daripada itu, untuk kita ni lagi ya, murid dari pelbagai, kalau cikgu berpeluang mendekati mereka tadi nanti dengan parent ya, kadang-kadang parent itu memainkan murid semangat nak belajar tapi tak ada sungguh hati. Base waktu main sekarang dah lain. Jadi sekarang sangat berbeza. Lauk dia lebih beri kepercayaan pada murid dan dia lebih percaya murid dekat daripada Guru betul. Jadi kalau kita hanya mendekati murid tapi kita tak kenal dengan mak bapak ni, susah. Jadi kalau boleh kita ganti, kalau ada masalah parents dengan kebenaran lah, guru besar dah of course lah, kita sekolah kan nak buat dan contohnya kalau saya sekolah di sekolah kalau ada guru yang proaktif ini dia tak boleh kami tak ada halangan, kami menyokong 100%, kadang-kadang lebih dari 100% dari sokong sebab itulah dia, itulah yang kita kata orang kata PG tadi. Dari situ. Itulah nampak. Itulah nampak keseluruhan tu. Itulah effort cikgu. Macam mana cikgu nak bagi buat murid cikgu. Jadi kalau bagi sekolah, yang nanti sokong lebih daripada 100. Bayangkan kalau lebih daripada 100 tu gimana? Maksudnya cikgu tu proaktif. Cikgu tu sangat berkualiti. Walaupun cikgu baru, tak ada masalah. Sebab di sekolah kalau siapa itu kami andal kami dan kami itu sebab di sekolah masih tak pada saya dan penilaian cikgu tak pernah kurang dan cikgu jalankan tugas mereka dengan baik kalau tak murid boleh baca boleh dan sebagainya kan, kecuali memang murid itu betul-betul bermasalah. Memang kita tahu murid kita tak sama dari segi IQ. IQ betul. IQ dia tak sama. Disebabkan faktor luaran, faktor dalaman. Bila kita kata faktor luaran tu tak lihat faktor dalaman murid tu sendiri. Tak susah pun nak galakkan mereka. Contoh kalau mereka tu memang budak yang selalu cakap, mana dia sekali-sekali suruh dia cerita di depan. Betul. Itu juga sebagai meningkatkan keyakinan Keyakinan diri, betul. Mula-mula mungkin kelas kan. Lepas tu kita buat public, dan boleh meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap di halayak. Itu semua orang boleh. Betul. Jadi kalau orang yang tak boleh, murid kita yang tak boleh, kan dia boleh buat skrip, mengarang, bercerita. Tapi dia tidak secara lisan, secara tulis. Sebab murid kita berbagai, ada yang suka cakap, ada yang berdiam, ada yang bikin. Bagi ruang. Contoh kalau murid yang suka melukis kan, kalau dia bagi buat mata pun, kalau dalam sains buat mata, dia boleh lukis. Dalam satu mata. Kadang-kadang tak ada. Sains biasa kita contoh kalau dia tak ada tulis perkataan. Okey, contoh. Tapi akan haiwan. Dia tak tulis macam gitu tulis kan. Contoh herbivore, dia tak tulis. Lukis. Sebab itu sebab minat dia lukis. Apabila taksiran rasakan sekolah sebenarnya di akhirnya sebenarnya sangat di atas dia dapat lorongkan mereka mengikut minat sebenarnya. Itu saya kata ini bila dah berlaku lama sebelum dia nampak mula-mula merasa apa dia tak dapat bingung. Tapi berbeza dengan apa nampak tu Tak faham dia masih tak jelas
betul buang masalah. Bagaimana sekolah nak sampaikan Betul. info tersebut bagaimana jelas. Betul. Susah. Jadi yang datang tu sikit, tapi yang datang tu pun penerimaan dia kalau kita bagi 100, 40% pun belum tentu. Untuk faham. Lepas tu cerita pula kat luar. Dan tu cerita kat luar, tak 40% tu dapat, 3 dapat juga. Mungkin jadi 20%. Jadi cerita lagi kat orang lain. Kita lain dia. Dan akhirnya salah. Salah betul. Tidak Itu boleh. salah. Dan kita kata pada tahun 2020 pendidikan kita berubah. Setiap 10 tahun dia akan Dia akan berubah. PP 2027. Ada persekolahan 2020. Ini akan berubah lagi. Dan tanggungjawab kita tambahlah untuk menyebarkan kepada Yang baru 12. yang baru pada ibu bapa. Ibu bapa memang sangat berharap. Sampai sekarang, tapi apa untuk pentadbiran bahasa sekolah, pentadbiran bahasa kami dagang kita tak faham. Masih lagi. Masih ada. So confused. Macam mana anak dia boleh dapat dibina? Sebab dia tahu. Walaupun setiap kali kita bagi laporan, kita jelaskan orang-orang. Jadi macam mana kan menurut dia? Biasa begitu. Jadi untuk dia ni sudah sama kalau buat murid buat kesalahan pada bagi tu. Kenapa cikgu marah? Ini jangan biarkan. Kata murid tu buat kesalahan hari ni. Oh, minggu depan lah dia kena. Murid sekarang tak boleh. Jadi kalau hari tu you buat salah, hari tu juga selesaikan. Betul. Jadi yang itu lebih besar. Berbanding kalau dia juga, itu saya dia memang dia boleh. Baru kena Murid suruh. dah tak ada apa kan? Betul. Sekarang ni nak semua hari tu masalah, hari tu yang salah. Begitu dengan kita. Kita punya tugasan itu hari tu kena buat habis selesai. Tak kira. Kalau balik ke rumah, kalau tak selesai, balik lambat sikit. Kalau besok boleh. Dia tak, bukan jadi kita punya. Kadang-kadang kerja kita buat kita macam tak selesai. Besok tak tambah lagi. Kalau boleh, selesai. Selesaikan hari ini. Yes, inilah dia yang orang kata bukan dulu yang apa dia lebih bekerja dengan smart. 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 Book smart. Smart. Tak perlu kita. Sebenarnya kalau kita mengajar dalam tempoh 1 jam, kalau kita selesaikan betul-betul, murid kita dah okey dah. Tapi yang tak jadi, itu yang kena esok tambah lagi. Itu yang objektif tu kena jelaskan. Ya, kalau tak sesuai. Kadang-kadang kita masuk belum mengajar. Itu dapat tak dapat. Dapat. Jadi kalau kita ni, objektif tak banyak-banyak. Mana ni? Kalau banyak-banyak tu yang tak kita keras. Betul. Kita keras. Kita jangan biarkan diri kita keras. Kita manusia kan? Kita kena ada. Jadi objektif jangan banyak. Tapi pastinya objektif yang kita buat hari tu selesai. Bukan dapat. Dapat. Kita yang tak dapat tu sebab kita berbagai pendidikan pengajaran secara terbeza. Tak sama. Jadi mudah. Objektifnya sama, caranya berbeza. Sebab kita ambil agama, Islam, ada yang lemah. Jadi yang lemah tak boleh jadi memang dibantu betul. Kalau kita buat betul, tak ada benda yang kita cincin. Kalau kita buat betul, itulah kadang-kadang kumpul macam-macam kerana macam-macam itulah jadi mereka akan bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang kita tak terjangka. Betul. Jadi kalau kita tak boleh jawab, tak apa, kita kan dah lapar. Okey, why not kita bincang bersama-sama. Jadi
Satu baru yang kita cari. Iya. Kadang-kadang sebab itu zaman Zaman guru baru. Dia dah dapat itu tu saya belajar cepat-cepat. jadi saya kata saya minta jadi dari sekitar langsung kita belajar Belajar juga, kita belajar tu belajar kan belajar tak salah kita belajar menolak Betul. tak salah saya menerima tak salah kalau murid tegur kita cikgu kenapa buat cara ni susah jadi kita nak murid kita sampai dalam kelas tidaklah kita Itu dia yang bagi. kita dalam tak seronok bagi air bagi nafas murid belum tegur cikgu kita tak masalah dah lagi cikgu buat Itu susah. kadang-kadang kita kan manusia kan Betul. berlapang lagi Terima kalau murid. murid tu teguran murid tu cara dia lah kan dia bagus Betul juga. Masa tu kadang-kadang orang dulu marah kan Betul. selepas itu dia kata langsung lah takut Seperti dia balik. Itu masalah. dia bagi peluang dia lebih kita untuk lebih dekat Lebih dekat dengan murid. adakah dia jawab Ya, oke. Jawab salah. So, mungkin kita boleh rumuskan dekat sini tentang peranan guru itu dalam mencapai tahap pendidikan itu cukup banyak. Tapi boleh ceritakan berkaitan dengan implikasi cara itu dan bagaimana cara menghadapi cabaran. Maksudnya dekat sini kan kita dalam falsafah pendidikan guru ini dalam hidup itu tadi cukup banyak proses yang harus kita laksanakan. Jadi boleh cukup rumuskan implikasi daripada benda kesan dia daripada pesan benda FK dan dan cabarannya dalam pelaksanaan benda Sabaran seperti guru-guru ada kan dalam sampai kejadiannya dalam cabaran. cubalah agak So ada dia. tapi dia open je lah dia minta pendapat seseorang. sebenarnya FK ni akan dicapai kalau guru tu memainkan peranan yang guru baru lah memainkan peranan yang sebagai guru atau murid atau agen transformasi agen perubahan bukan sebagai penyampai ilmu saya di situ dia akan bergerakkan dari segi kemahiran dari segi ilmunya dan juga dari segi sosial jadi kalau kita tidak sini maksudnya bentuk ada capai yang mudah juga dan percakapan yang dimakan bersedia untuk menerima perubahan bersedia untuk bersedia untuk belajar itu kerana cikgu lah supaya dia sendiri dengan kehendak dia mampu arahkan dan biasanya kalau perubahan yang dilakukan oleh merealisasikan MPK yang kemarin sekarang sama dan tidak memberikan jurang ataupun Kebatasan. antara guru dengan murid tidak Jurang. Gap. jangan adakan saya buat saya pun berkongsi berkongsi bersama untuk mencapai apa yang dikenal dari segi pendidikan itu pun memang dia nak kalau cikgu saja ni murid tak jaya kalau murid saja cikgu tak jaya murid itu sama mesti ada sama-sama punya macam bersama untuk capai apa tu capai apa
matlamat. Objektif penentuan Kita falsafah. tu macam kita tadi kan dah kita pesan dicapai fikirkan dia. Tapi kan macam guru-guru sini kan ada bebanan kerja-kerja Itulah ada yang semua urusan sama ada Itu sebabnya saya kata smart. Sekarang lagi mudah. Memang kita kena buat evaluasi. Evaluasi betulkan. Dia boleh buat sedekah. Tapi you kena kerja lah. You kena sesuaikan. Apa yang tak you. Dia kan macam tak lah kan. Pelagian. Sekarang dia kena ada ni lipat. Kalau you nak gunakan teknologi pun dia stand apa. Jadi baru dia mengikut kita punya aduan. Kita tak jadi dia. Itu dia robot punya. Dia just bagi idea, kita yang kena. Ya. Jadi kita kena sesuaikan dengan dia punya visi. Kita kena apa kita punya tindak untuk kelas kita. Sekarang mudah. Tak jadi beban itu saya rasa. Sekarang memang dia sangat takut buat inovasi. Sangat takut. Kalau tahun ni kita kena ambil orang masuk inovasi kan. Sebenarnya tak boleh nak jadi. Apa masalahnya untuk bagi kita buat inovasi mesti kita ada isu. Apa masalah kita? Jadi macam mana kita nak selesaikan kita sebut untuk sekolah kita. Macam mana? Mungkin sekarang ada jaminan. Mana pemulihan yang ada. Bagi dulu-dulu saya rasa tak ada masalah. Kalau kami dulu ni tak ada masalah. Kalau kami buat kami buat isu sendiri. Kalau dia kata belajar. Tapi di sini pun sebenarnya boleh buat kan. Jadi Betul. kita dapatkan cara dari isu tanya kepada itu macam mana dia buat. Oh, Pak Datuk apa yang kita nak show dia mungkin dia ada tentang rasa pada kita rasa sekarang tak ada sekolah kerja kita lain kan pengkeranan serangan itu sebabnya sekarang pihak sekolah saya sendiri dan pak-pak letaknya akan uruskan semua kurang lepas mana-mana yang memang perlukan mereka tapi sekarang sudah ada tu contoh dalam kebijakan safety lah bukan hijab kadang-kadang kita dokumentasi kan kalau you buat kita kerja dah orang lain buat laporan ada Carta organisasi sebenarnya awal tahun kita dah buat semua. Dia hanya buat tempat you. laporan bahagian Itu bukan satu buat. Itu ada kami yang menentukan urusan tahun yang 2026 untuk kami buat daripada pulang ke kampung. Itu yang betul susah. Kalau cek kita punya Pak Cik Susah semua dah ada. Yang Pak Cik buatkan masuk ke dalam lain. Bukan nak betul sampai perancangan kita nak rancang panitia program 34 dah cukup. Tak buat sampai 10 tapi tak jalan buat apa? Yang pastinya buat nak dalam bulan satu dan ada 4 besar. 4 besar. Dia buat, dia rancang mana sampai dia untuk satu tahun rancang untuk jalan. Berbanding dengan dia rancang 2 atau 3 dia berempat. Mana lebih berat? Of course lah yang berempat ni kan. Tapi kadang-kadang sebelum jalankan kita rasa ada macam once you jalankan dia tak mungkin empat yang besar. Ini Malaysia Jepang bukan di dalam baik. Kalau kamu sebab sekarang arahan dia bukan masuk kerja satu arahan daripada kemudian arahan dari daripada sepanjang masuk kadang-kadang
ada masa masuk nak data dia. Betul. Kadang-kadang tak relevan kan. Tapi sebab benda tu atas bukan betul. Jadi ikut. Yang dibagi pada daripada manusia itu hutang. Jadi sampai petang bagi orang. Pagi datang sekolah kalau nak buat itu. Sebagai pendidik Pandai kan. Masa, pengurusan masa. Urusan masa yang penting. Pengurusan masa sama. Pengurusan masa. Jadi kalau nak uruskanlah masa. pendapat saya tu kalau macam sebab kan tajuk dia kan tajuk mendahirkan menjadi guru pendapat saya tu kalau tentang guru yang agak bermasalah macam konteng lah apa nak lambat dia bukan untuk besar tak boleh pendapat dia kan dia diri dia sendiri dia ada sebab lain Sebab kan kan sama dengan guru di bawah tak ada lagi semua kalau itu pun kita orang lah kita kena dekat dia. So dan kita ni bukan kalau macam kita tak kita dah buat lambat sekali lagi kita buat lagi kena panggil tanya dia tak marah tak marah kalau dia memang ada sebab kalau dia sendiri memang macam tak boleh selesaikan seperti kadang sama macam jadi kita bagi cadangan kita tak boleh bunyi dan kita bagi saya sendiri dan ada yang sekali panggil perubahan sikit masih lagi satu lambat nak panggil tapi dia dah dia panggil kita dah tak sebab dia dah mula usaha kita nampak effort dia kalau sekarang sekarang nampak masuk 49 contoh ada tak effort dia ada kan kita nampak dia dah boleh cepat 1 minit jadi kita panggil ke bulan kedua kita bagi dia tak awal lagi sebelum 7:45 cara berbeza. Pendekatan second macam kemasan. Jadi kita bilang, kalau dah datang, bagi je lah sendiri. Guru yang datang tadi dah tepat pada waktu. Ada sih dia penghargaan kat dia. Kan? Dan akhirnya benda tu tak ada jadi masalah. Tak ada masalah. Tapi ambil masa. Dan kita berdua sabar. Dan saya salah satu lagi saya punya prinsip kalau kita datang sekolah saya tak suka dia ganggu saya itu sebab kita kena sampai sekolah sebab kalau ada turun ke saya kalau boleh kita faham jadi bila ada apa-apa silah dia tidur ataupun dia tak perlu saya akan mengatakan dan saya bagi pula jaminan yang ini akan berlaku tidak ada masalah. Jadi dia pun tak rasa bila orang atasan panggil dan dia rasa takut nervous tu pandangan orang lain kawan-kawan itu kita kena jaga semua lepas tu saya dah pergi dulu saya dah bagi jaminan pada kita beri tolong jadi selesai juga masalah. Dan pada tahun ini saya sangat seronok 2015 telah menerima pengiktirafan pakai sekolah yang paling selesa untuk kerja dan saya paling bahagia. Seronok tu. Cara yang begitulah saya amalkan dengan bukan besar pun kan. Dari situ kan semua orang boleh buat. Yang paling penting penghargaannya. Saya memang bagi penghargaan pada semua cikgu saya masa hari ada buat. Murid tak akan cemerlang kalau cikgu tak boleh kita. Jadi semua bagi. Semua cikgu. Tak ada yang tak ada penghargaan. Yang keduanya pada hari ini,
Itu manusia. Macam juga. Macam raja. Musyarat lambat, itu semua orang. Musyarat saya memang sekarang dah pastikan. Musyarat dan semua semua 225 semua dah ada. Macam 2.5 semua. Pada tahun ni, tahun baru ada musyarat keputusan bahawa dengan hotel keputusan. Dia pukul 8, 29 dan 29 dapat. Kita makan sarapan 8, pukul 12, setengah habis. Musyarat tak perlu lama. Musyarat tak perlu lama 2 jam. Kalau lama tu mengarut. Saya sebab saya tak suka musyarat banyak. Contoh musyarat keputusan, itu biasa. So, apa yang nak bermusyarat, apa yang kita menang. KPI kita pada tahun ini, 2023, yang ada dah, yang lain dah sama. Kita kata kenapa jangan disebut dalam musyarat? Sebab benda kita ada dalam keputusan buat mak sampai tak tidur malam. Kalau cikgu tak nak tengok. Kalau kita bentang sama-sama tengok balik itu buang lah. Sebab sebut Islam ni kita mengumpulkan yang terjadi. Bentang yang mana apa yang kita dapat. Jadi bang, itu yang kita tadi. Koko, orang tak ada. Orang tengah ada semua. Sekolah. Makan. Buat kat hotel. Itu penghargaan. Saya tak pernah buat musyarat awal tahun dekat sekolah. Saya pernah buat tempat yang kalau kat sekolah kita ada bilik gerakan yang sama. Itu salah satu cara bagaimana kita nak masyarakat itu dan Semangat. bagaimana kita boleh ke arah ada cikgu ini bahagia sejahtera kita masalah juga kadang-kadang pasaran sekolah Serana membantu dan peranan betul. tapi kadang-kadang dalam kampung yang kekurangan dana untuk membuat apa-apa perubahan sekolah. Kalau kita nak minta untuk baik untuk sekolah dengan pemikiran kita ada masa bertahun-tahun pun perlu didaftar. Jadi kalau kita nak bantu kita ada saya lepas sana kami cari dana nak minta sumbangan tidak. Tapi kalau ada orang nak bagi sumbangan dia tangan yang memberi baiknya adalah Betul. Jujur apa? kalau depan kita ada janji dia ada lagi yang rumah di depan biasa gaya itu betul awak baru-baru kan tahu kan macam mana belajar apa yang kita letak sekarang kita letak di tempat pada kalau semua orang jadi kita kena jalan saya tak tahu lah dia jawab tu cakap Saya rasa daripada pihak kami mengucapkan terima kasih tentang apa yang Cikgu kongsikan sebentar tadi. Memang sangat pengalaman yang input-input yang sangat bagus, sangat bermanfaat untuk kami dan insan kami lah. Jadi daripada pihak kami semua, saya mewakili semua kawan-kawan ini lah mengucapkan terima kasih kepada Cikgu atas waktu dan masa yang diberikan dan pengkongsian segala macam. Jadi dengan ini saya rasa ada apa-apa lagi kita mau tanya dengan Cikgu atau sebelum kita akhiri sesi? Sebenarnya kan secara jujurnya lah, ada penyampaian tu yang kami tak pernah dengar pun daripada lecturer kami terangkan. Maksudnya ada pengalaman yang cikgu kongsikan tu saya tak pernah dengar pun daripada luar. Jadi ini merupakan satu pengalaman baru bagi saya. pengalaman itu bila kita berada dalam situasi cikgu akan berkreasi kalau cikgu ada tekanan betul? Murid kita akan berkreasi ada tekanan apa-apa itu contoh
kalau murid, contoh kalau anak kita lah, adik kita kan, atau kita sendiri, dalam keadaan tertekan, contohnya ada kebakaran, semua TV kita, kan apa yang kita lakukan? Kita akan betul Betul. untuk mencari Ya, ya. penyelesaian ada. Itu kadang-kadang perlu ada tekanan sedikit pada diri kita, jangan langsung kita nak buat. Sebab dia kita akan cikgu kita akan berhenti kalau ada sesi dekat. Perlu ada kalau tak ada tekanan, itu lagi sesi. Pak juga betul. Setuju. Sangat setuju dengan pendapat. Kita pernah dan ada apa-apa? Bisa itu. Saya ada lagi. Nanti lagi ya, tapi Sebenarnya saya baru orang apa tadi? Syarizan. Syarizan. Okey ya, sangat bangga kerana nak jadi. Nak tahu. Anak-anak saya pun ingat saya cakap jangan lagi. Sebab saya rasa dia memang tak layak aku tu sebab tak sabar. Ya, ada lah ciri-ciri yang tak tapi sebab kalian yang memang berminat nak jadi cikgu, sebenarnya kalau ada minat pasti ada hasil lagi. Jadi minat tu kadang-kadang pokok supaya dia boleh bertambah minat sangat minat yang sangat tinggi dia rasa dan jadi kalau dapat hati dalam sepenuh masa sepenuh masa akan jalan diri kalau dilantik buat jadilah diri yang buat jangan memberi kunci kalau boleh carilah Cari kerja. kita sekolah masuk sekolah penuh bagi pemahaman bagi kebutuhan idea pada yang lebih sendiri dan dilakukan untuk lontaran idea ataupun menambah baik kesekitaran itu mudah mungkin sesekitaran mudah mungkin dari segi dalam kelas akhirnya insyaAllah nanti teruskan menuntut ilmu jangan tambah nanti kalau jangan biasa je bila pengarah Amin. kita kena ada saya dulu saya tak ada apa tapi saya pastikan saya nak besar itu adalah yang terakhir sebelum saya dulu alhamdulillah dapat itu sebab kita kena daripada awal kita kena set kita nak mengajar bangsa lepas tu saya kena jadi dan akhirnya saya nak jadi sebelum saya jadi menjadi dia tidak ada sebab kita ada semangat motivasi tu nak mencapai tu. saya nak kerja jadi biasa 5-6 tahun ini masuk gawat di ketua kalau sampai dia tidak okey lah kalau ada masa lagi perjalanan bulan baru kita ada sayangi diri sendiri sebetulnya sayang orang lain Paling penting. dah sudah kalau apa cabaran kita cari ada tangga ada apa cabaran starter ada ya lepas saya dah buat ni saya tak tahu Informasi kan. Calon dah ada. tak ada sesuatu tapi memang Betul. Itu salah satu target juga. jadi lagu yang
dia di bawah kotak. Yang boleh hebat, orang tak jatuh tu. Nampak kecil. Orang Aduh, Kecil-kecil sih depan ni. ya boleh dah. so ya itulah kita rangkumkan ya. Sekali lagi habis semua orang besar tadi, makasih lagi banyak kepada Puan. Mungkin kita boleh dari small kepada Puan lagi. Jadi untuk soal sendiri ini kami mohon doa kepada Puan menggunakan semua bahan yang diberikan ini dalam penulisan kami lah. Tapi kami ingatkan sekali lagi bahwa semua bahan ini hanya digunakan untuk penulisan assignment semata-mata dan akan disimpan secara pensulang. Kita tidak akan ekspos benda itu di luar mana-mana untuk menjaga mana-mana kita. Jadi sekali lagi terima kasih atas semua yang sampai membantu yang membakar semangat untuk menjadi seorang guru yang memiliki sebuah tempat pendidikan. Saya nak tanya saya. Terima kasih. Dulu.